oleh Barisan Nasional dengan 21 kerusi, Pakatan Harapan 5 dan juga Perikatan Nasional 2, dan kita mahu lihat sebenarnya strategi apakah selepas ini yang boleh kita jangkakan selepas susulan daripada keputusan tersebut. Kami mahu bersama dengan Raja Ahmad Iskandar Faris, Pengarah Komunikasi REFSA, untuk kita lihat dan juga analisis. Assalamualaikum, selamat pagi Raja Ahmad Iskandar. Selamat pagi Hafizi. Iskandar, pertama sekali kita nak lihat sebenarnya faktor-faktor kemenangan Barisan Nasional. Adakah disebabkan oleh peratusan pengundian yang hanya keluar 65%? Adakah disebabkan mereka mempunyai kekuatan akar umbi yang sememangnya tahu kuat di Melaka, ataupun ada faktor-faktor lain yang mungkin kita terlepas pandang, Iskandar? Jadi sebenarnya tiga penjuru yang seperti di Melaka ini, atau tiga penjuru atau lebih yang kita lihat di Melaka ini, boleh memanfaatkan harapan jika peratusan mengundi keluar lebih 80% seperti yang kita lihat dalam PRU ke-14. Tapi malangnya bagi Pakatan Harapan, peratusan keluar adalah bawah 70%, dan ini menyebabkan banyak cabaran bagi gabungan itu, terutamanya bila kita lihat adanya kekangan kempen dari segi larangan ceramah umum, ceramah kelompok, walkabout, ziarah rumah ke rumah dan aktiviti santuni pengundi yang lain. Jadi dengan menghadkan akses parti politik yang seperti yang baru seperti Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, cabaran bagi mereka untuk menyampaikan mesej mereka kepada pengundi-pengundi dengan tiadanya jentera, saya rasa, yang lebih kuat di akar umbi berbanding Barisan Nasional. Jadi kita juga dapat lihat keterbatasan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi dengan pengundi tempatan, di mana mesej mereka tidak menembusi dan tidak sampai kepada peringkat bawahan ataupun pengundi harian. Dan dari segi ini kita dapat lihat situasi di mana adanya battle of the bases, di mana jentera atau akar umbi parti atau gabungan masing-masing bersaing dan lihat mana satu yang paling efektif untuk menyampaikan maklumat dan menggerakkan pengundi masing-masing. Dan kita telah lihat pada hari semalam di mana ternyata jentera dan akar umbi Barisan Nasional lebih energized dan lebih teruja untuk mengundi. Dan saya rasa ini juga boleh diattributkan ataupun boleh dicerahkankan kepada satu faktor di mana strategi harapan sendiri untuk menerima adun-adun atau wakil rakyat yang melompat parti bukan dapat menambah kerusi tetapi memakan diri, kerana akar umbi ataupun penyokong tegar gabungan Pakatan Harapan dilihat tidak teruja atau tidak energized untuk mengundi pada kali ini. Dan saya rasa itu adalah satu faktor ataupun beberapa faktor yang perlu diambil kira dalam proses muhasabah diri Pakatan Harapan supaya dapat mempersiapkan diri bagi pilihan raya yang akan datang. Baik, Iskandar, kalau kita lihat kemenangan besar oleh Barisan Nasional ini, apa seterusnya? Adakah Barisan Nasional mungkin yakin dengan sokongan ini dan ada potensi untuk bergerak solo selepas ini tanpa perlu bersama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional dan sebagainya, terutamanya di peringkat persekutuan? Dan apa akan terjadi kepada muafakat nasional selepas ini? Saya rasa itu kemungkinan yang sangat besar, di mana mereka sudah lihat adanya kemampuan dan mereka boleh dapat membayangkan situasi di mana mereka boleh bergerak secara solo. Saya rasa itu adalah satu berita buruk bagi muafakat, kerana dari segi, kalau saya salah seorang daripada ahli strategi barisan, saya akan mengatakan bahawa kita tidak perlu muafakat nasional, kita boleh bergerak secara sendirian. Dan kita dapat lihat semalam juga ada seorang ahli PAS yang cuba untuk menghidupkan semula perbincangan muafakat nasional, tapi saya rasa mungkin kalau bagi pihak Barisan Nasional, mereka tidak berapa minat dari segi strategi sebegini. Kita akan dapat lihat dalam PRU ke-15 atau PRU pilihan raya yang akan datang, lebih lagi pertandingan atau persaingan tiga penjuru, dan walaupun kita dapat lihat keputusan semalam, tidak semestinya keputusan semalam mengunjurkan keputusan pilihan raya akan datang. Ini adalah satu gambaran atau snapshot situasi yang kita dapat lihat pada hari ini. Ia akan
inform the strategy ataupun direction untuk parti-parti yang bertanding, tetapi tidak semestinya keputusan itu akan menggambarkan seperti mana kita dapat lihat semalam. Dan sekarang dalam masa yang sama, bagaimana kita lihat Perikatan Nasional, 2 kerusi daripada 28 yang bertanding, bagaimana sebenarnya, tetapi ada yang orang kata sekiranya pertandingan 3 penjuru berlaku akan memecahkan undi Melayu, akan memberi orang kata kelebihan kepada Perikatan Harapan. Adakah hujah-hujah sebegitu sebenarnya boleh diterima pakai melihat kepada keputusan PRN Melaka ini, dan bagaimana sebenarnya kita lihat pola pengundian untuk Perikatan Nasional dalam PRN Negeri Melaka pada kali ini? Ini pertama kali mereka bertanding secara PAS dan juga bersatu. Bagaimana kita lihat sebenarnya mereka boleh juga mendapatkan undi-undi? Kata Tan Sri Bidin Yassin semalam dalam sidang media pertama selepas keputusan, kata beliau, kita lihat Perikatan Nasional calon-calonnya ada yang ramai, boleh dikatakan agak ramai, yang hanya kalah dalam peratusan di bawah 1,000. Jadi bagaimana sebenarnya kita lihat? Seperti yang kita bincangkan awal tadi, 3 penjuru ataupun lebih tidak semestinya akan memihak pada satu pihak atau yang lain. Ini ia memihak lebih kepada Barisan Nasional yang lebih dikenali kerana peratusan mengundi yang kurang. Kalau peratusan mengundi menghampiri 80% ke atas, mungkin dia punya keputusan agak berbeza. Tetapi having said that, Perikatan juga telah berjaya menggambarkan dirinya sebagai gabungan alternatif kepada sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, dan dari segi itu mereka telah berjaya menarik undi daripada kedua-dua belah pihak. Malah tinjauan di lapangan yang kami telah buat mendapati banyak antara mereka hendak mencuba Perikatan Nasional setelah berada di bawah pemerintahan Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Dan saya rasa ini adalah cara pengundi untuk test the ground, bagaimana gabungan yang mereka rasakan baru dapat memerintah. Tetapi kita dapat lihat hanya Perikatan Nasional hanya berjaya di dua kerusi, maknanya mereka telah berjaya menarik undi secukupnya untuk melepasi garisan penamat. Dan saya rasa kalau kita nak menggunakan keputusan ini untuk mengunjurkan PRU ke-15 mungkin tidak tepat, tetapi akan ada banyak-banyak faktor yang leading up to the main election pada PRU ke-15 yang akan menentukan gabungan mana yang akan melepasi garisan penamat. Tetapi saya rasa nak cakap 3 penjuru itu akan semestinya menguntungkan pihak-pihak yang mana itu agak terlalu awal lah untuk memberikan unjuran. Okey, baik. Terima kasih kepada Raja Ahmad Iskandar Faris, Pengarah Komunikasi Refsa, atas perkongsian pendapat. Itu belum lagi kita masuk undi 18 yang mungkin akan kita dapat laksanakan pada tahun depan, ya Hafizi? Betul. Itu yang dilaporkan sebelum inilah. Jadi